الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. وبعد أيها الإخوة والأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah, sejahterakan dan berkatilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga serta sahabat anda baginda keseluruhannya. Ya Allah, lapangkanlah dada, permudahkanlah urusan, perintahkanlah kata-kataku supaya dan memahami kalamku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri daripada pengakuan memiliki daya upaya dan kekuatan, serta aku menagih diri kepada daya upaya dan kekuatan-Mu, wahai Tuhan yang maha kuat lagi maha hebat. ما زلت وإياكم أيها الإخوة بدرسنا في شرح الأربعين النووية مع الحديث ال19 والذي إن شاء الله تعالى سنختمه اليوم ونكمله. Kita masih lagi berada dalam pengajian hadis 40 dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-19 dan insyaAllah kita akan menghatamkan hadis tersebut dan menyempurnakan insyaAllah. وهذا الحديث كما تعلمون هو وصية ونصيحة وموعظة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله يا غلام إني أعلمك كلمات. Seperti mana yang kita ketahui semua bahawasanya ini hadis yang Nabi SAW wasiatkan serta nasihat kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, seperti mana sabda baginda, wahai gulam, iaitu wahai budak, sesungguhnya aku mengajar kau beberapa perkataan. وقد وصلنا في حديثنا إلى نهايته حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرواية الثانية لهذا الحديث واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Dan kita telah sampai kepada perkataan yang terakhir daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti mana riwayat lain yang menyebut seperti mana yang Syekh bacakan tadi. وأن النصر مع الصبر, dan yaitu kemenangan bersama dengan kesabaran. وأن الفرج مع الكرب, dan pembukaan bersama dengan kesempitan. وأن مع العسر يسرا, dan bersama dengan kesusahan itu kesenangan. النصر دائما أيها الإخوة يأتي عقب الصبر. Kebiasaannya kemenangan itu akan datang setelah kesabaran. فمن صبر قليلا نال كثيرا. Barang sesiapa yang sabar dengan sedikit, dia akan mencapai kemenangan yang banyak. وهذا الصبر في الأمور كلها. Jadi kesabaran itu pada setiap perkara, خصوصا في الجهاد. terutamanya pada jihad. والمقصود في الجهاد الجهادان المعروفان. Dan maksud jihad ialah dua jihad yang diketahui. جهاد ضد أعداء الإسلام والمسلمين. Yang pertama jihad menentang musuh-musuh Islam. وجهاد ضد العدو الأكبر الشيطان. Dan jihad menentang musuh yang paling besar, yaitu syaitan. فالإنسان الذي ببداية طريقه يمل ويتأفف. Adapun manusia yang pada permulaan jalan kehidupannya dah terasa cepat penat ataupun bosan, وتضعف قوته, dan kelemahannya senantiasa timbul, وتضعف همته, yang kelemahannya itu senantiasa menjadi kehidupannya, فهذا لن ينال شيئا maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa pun, لأنه لم يصبر. kerana dia tadi tidak bersabar. وربنا سبحانه وتعالى علمنا الصبر في كل شيء. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bersabar pada setiap perkara. وأمرك وعلمك
أن تستعين به في الصبر. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajar kita dan memerintahkan kita bersabar pada setiap perkara. فلا تعتمد في صبرك على مالك Janganlah kita berpegang di atas kesabaran kita pada harta kita ولا على عقلك dan juga pada pemikiran kita ولا على علمك dan juga pada pengetahuan kita ولا على قوتك. dan juga kekuatan kita. عليك أن تعتمد في صبرك على ربك. Tapi kita kena berpegang dengan kesabaran pada Tuhan kita. ولذلك قال الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم واصبر وما صبرك إلا بالله. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, dan bersabarlah, dan sesungguhnya tidak ada kesabaran itu melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. واصبر وما صبرك إلا بالله. Dan bersabarlah serta tidak ada kesabaran engkau itu melainkan pada Allah Subhanahu wa taala. وهذا الخطاب لسيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. Jadi firman ini ditujukan kepada penghulu bagi orang-orang yang bersabar. فمن باب أولى أن يكون هذا الخطاب لنا، أن نسمعه نحن وأن نفهمه لنا وأن يكون لنا. Tetapi yang lebih utama sebenarnya firman tersebut ditujukan kepada kita. فلا تعتمد في صبرك على شيء مما أعطاك الله من القوة والعلم والمال والذكاء والعقل والإدراك والشهادات. Jadi kita jangan berpegang di atas kesabaran kita ini pada apa-apa sahaja yang kita miliki, daripada harta, daripada pemikiran, daripada ilmu, ataupun daripada segala sijil-sijil yang kita miliki. ليكن اعتمادك على الله. Hanya menjadi pegangan kita ini pada Allah Subhanahu wa taala. قال بعض أهل العلم Berkata sebahagian ulama من أهل الحكمة dari kalangan ulama hikmah, من اعتمد على عقله barang sesiapa yang berpegang pada akalnya, زل، dia akan menyesal. ومن اعتمد على علمه ضل. Barang sesiapa yang berpegang dengan ilmunya, dia akan sesat. ومن اعتمد على ماله قل. Barang sesiapa yang berpegang kepada hartanya, dia akan jadi miskin. ومن اعتمد على نفسه مل. Barang sesiapa yang berpegang dengan dirinya, dia akan jadi bosan. ومن اعتمد على الله Barang sesiapa yang berpegang dengan Allah, فلا ضل maka dia tidak akan sesat, ولا زل dia tidak akan hina, ولا قل dia tidak akan miskin, ولا مل، dia tidak akan bosan. لأنه اعتمد على القوي Kerana dia berpegang di atas yang kuat, yang maha kuat, واعتمد على الغني yang maha kaya. واعتمد على من بيده ملكوت السماوات والأرض. Dia berpegang dengan Tuhan yang memiliki apa sahaja yang ada di bumi dan langit. واعتمد على من بيده تدبير مقاليد الأمور. Dan dia berpegang kepada Tuhan yang memiliki segala perkara. واعتمد على مالك الملك Dia berpegang kepada Tuhan yang memiliki kerajaan, وصاحب الحكمة المطلقة. yaitu pemilik hikmah secara mutlak. فلذلك من اعتمد في صبره على الله فإن الله يمده. Jadi barang sesiapa yang bersabar, yakni berpegang kesabaran dia tadi pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu dia. ويعطيه Allah akan berikan kepada dia من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. dalam keadaan dia sedar dan tidak sedar. نعم، خصوصا في المعاملة مع إبليس. Terutamanya kita ini nak memerangi iblis. كثير من الناس يحاول أن يهذب نفسه وأمراض قلبه بالمجاهدات. Ramai daripada manusia yang cuba melatih dan bersungguh-sungguh dalam mengubati penyakit hatinya dengan cara kekuatan sendiri. ويريد أن يطرد وساوس إبليس بقوته. Dan dia cuba melawan was-was iblis dengan kekuatan diri dia tadi, وبإرادته. dan dengan kehendak diri dia. هذا الإنسان سيتعب تعبا شديدا. سيتعب تعبا شديدا. Jadi hasilnya orang tadi yang hanya berpegang pada diri dia, dia akan hanya dapat letih dan lelah sahaja. لأنه يعتمد على نفسه. Sebab dia hanya berpegang pada diri dia. والأصل أن يعتمد على الله
في أن يجاهد إبليس. Yang mana sepatutnya dia tadi berpegang pada Allah untuk dia memerangi iblis. وهذا الذي تعلمناه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Inilah yang sebenarnya kita belajar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما معنى التعوذ؟ Apa yang dimaksudkan dengan ta'awuz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yaitu kata-kata kita yang selalu kita sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ما معنى أعوذ بالله؟ كلنا يقولها أعوذ بالله من الشيطان. Apa makna perkataan tersebut? Kita selalu sebut perkataan tersebut. معنى أستعين بك وأستجير بك وأتحصن بك يا الله من وساوس الشيطان الرجيم. Maksudnya ialah aku berlindung, aku berdinding dan aku juga mempertahankan diri dengan Engkau ya Allah daripada segala bisikan-bisikan syaitan. إذا التعوذ معناها الالتجاء إلى الله من وساوس إبليس. Jadi at-ta'awuz tadi berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita ini meletakkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa pada Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan iblis. حتى حين تلاوة القرآن Sehingga kan kita nak baca Quran, تتعوذ من إبليس kita berlindung dengan Allah daripada iblis. مع أنك في عبادة عظيمة. Dalam keadaan kita itu nak lakukan ibadah yang cukup besar. ربنا يقول في كتابه الكريم Allah berfirman dalam Al-Quran, وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. فلذلك حين تريد مجاهدة نفسك التجئ إلى الله. Jadi apabila kita ingin bersungguh-sungguh dalam melawan syaitan ataupun beribadah, kita ini kena serahkan ataupun letakkan diri kita ini pada kekuasaan Allah. واعتمد على الله في أن يدفع عنك وساوس الشيطان. Dan kita mesti berasa yakin ataupun berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, dia itulah yang akan menjauhkan kita daripada segala bisikan syaitan. ورد في كتب الصالحين. Terdapat dalam kitab ulama saleh هذه التي تسمى كتب الرقائق التي ترقق القلوب. yang dipanggil sebagai kitab ataupun buku penama bagi hati. أن رجلا من الأولياء Bahawasanya ada seorang lelaki dari kalangan para wali Allah جاهد نفسه 20 عاما. bersungguh-sungguh melatih diri dia selama tempoh 20 tahun. 20 عاما وهو يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه. 20 tahun dia melatih diri dia bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah dan menjauhi daripada segala kejahatan syaitan. وكلما ظن أن نفسه تهذبت وجد أن نفسه لم تتهذب. Setiap kali apabila dia rasa diri dia dah jadi terbaik, tetapi sebenarnya dia itu tak rasa lagi kebaikan ataupun sifat yang terbaik pada diri dia. Setiap kali dia dah rasa elok, tapi sebenarnya dia rasa tak senang lagi. فبعد 20 سنة أصابه التعب Jadi selepas 20 tahun dia rasa lelah, penat والملل dan rasa bosan. فرفع يديه ودعا الله. Dan dia pun mengangkat kedua tangan dia serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال يا رب أنا أجاهد نفسي منذ 20 سنة ولم تتهذب أسألك أن تخلصني منها. Jadi dia pun memohon dengan katanya, ya Allah ya Tuhanku, selama 20 tahun aku ini melatih diriku, mendidik diriku, tetapi aku tak menghasilkan apa-apa pun. Maka aku minta pada Engkau ambillah diriku ini, melatihlah diriku ini. نعم. فرأى في المنام مناديا فسمع في المنام مناديا يقول له. Jadi dia bermimpi, sambil mimpi itu dia terdengar suara memanggil dia. يقول له يا عبدي. Wahai hambaku. نعم. لقد جاهدت نفسك منذ 20 عاما. Kau dah bersungguh-sungguh beribadah selama 20 tahun. ولم تسألني, يعني لم تطلب مني. Tapi engkau bersungguh-sungguh tanpa engkau meminta kepada aku. ولو سألتني لخلصتك إياها من المرة الأولى. Kalau engkau mohon aku walaupun sekali, pasti aku akan bantu engkau walaupun sedetik. بمجرد لو دعوتني من 20 سنة لخلصتك منها من المرة الأولى. Jadi kalau engkau doa kepada aku walaupun sedetik, seketika, dan tempoh 20 tahun itu, pasti aku akan permudahkan urusan kau. Aku akan rasa kau jadi orang yang
relax, tenang. لكن حين اعتمدت على نفسك وكلتك إلى نفسك. Jadi tetapi apabila engkau ini berpegang pada diri kau, mana aku serahkan perkara itu pada diri kau sahaja. لذلك من الدعاء الذي يدعو به المسلم ماذا يقول؟ Kerana itu doa yang dibacakan oleh orang Muslim, apa yang dituturkannya? اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau jadikan aku ini orang berpegang pada diriku walaupun sekelip mata. ولا أقل من ذلك، يعني أقل من طرفة العين. Walaupun kurang daripada sekelip mata. أبدا، لأن الإنسان لا يستطيع Selama-lamanya لا يستطيع أن يدبر أمور نفسه. sedetik ataupun kurang daripada sedetik tadi dia tak mampu untuk mentadbir diri dia. أنت في كل صلاة فجر تدعو الله في القنوت تقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. Kita ada membaca dalam doa kunut kita, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah, hidayahkanlah aku pada seperti mana kau telah hidayahkan orang lain, dan sihatkanlah aku seperti mana kau sihatkan orang lain, وتولنا فيمن توليت. dan engkau uruskanlah segala kerja-kerjaku setiap hari seperti mana kau uruskan kerja orang lain. والله من قبل أن تدعو أنت بهذا الدعاء أخبرك أنك لا تملك لنفسك شيئا فقال الله ولي الذين آمنوا. Sesungguhnya kita ni tak mengetahui yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam Al-Quran bahawasanya dialah wali bagi orang-orang yang beriman, yakni dialah pembantu bagi orang-orang yang beriman. حتى في دخولك الحمام بيت الخلاء. Sehingga kan kalau kita nak masuk hammam pun ataupun bila air pun, كيف تدخل بدون تيسير من الله لك؟ macam mana kita nak masuk kalau tidak dipermudahkan oleh Allah ke dalam bila air? الأطباء يعرفون لو صار عند الإنسان حصر البول لم يخرج ماذا يفعل؟ Para doktor dia tahu kalau orang tak boleh nak kencing, apa yang orang tadi akan beritahu. دكتور عبد الله ماذا يفعل؟ يموت. Boleh mati. لا يستطيع أن يجلس. Dia tak boleh nak duduk. يصرخ من الألم. Senantiasa menjerit kesakitan. الله أوقف خروج البول لدقائق. Hanya Allah tadi tahan dia tak boleh kencing seminit saja. هل يستطيع أحد من خلق الله أن يخرجه منه؟ Siapa yang boleh keluarkan kencing tadi? Siapa boleh buat? ما يستطيع أحد. Seorang pun tak boleh nak لا لا keluar. لا الطبيب لا يستطيع. Doktor pun tak boleh. الطبيب سبب. Doktor ni hanya sebab saja. لا يستطيع. لذلك دخل أحد الصالحين إلى هارون الرشيد. Kerana itu ada satu kisah bagaimana salah seorang wali Allah masuk berjumpa dengan Harun Ar-Rasyid. هارون الرشيد وما أدراكم ما هارون الرشيد. Harun Ar-Rasyid ni semua orang kenal siapa dia Harun Ar-Rasyid. كان مع أنه خليفة المسلمين يجاهد في كل عام مرة وفي العام الذي بعده يحج، عاما يحج وعاما يجاهد، يخرج هو على رأس الجيش. Dalam masa yang sama dia jadi khalifah orang-orang Islam. Dia tadi berjihad sekali setahun dan buat haji sekali setahun. Yani setiap kali berjihad, lepas setahun dia buat haji, kemudian dia berjihad, kemudian buat haji. وأكبر دولة إسلامية جرت في عهد المسلمين هي في عصر هارون الرشيد. Dan sebesar-besar negara Islam yang duduk, sebesar-besar negara yang dimiliki oleh umat Islam dipimpin oleh Harun Ar-Rasyid. وكان يقف على شرفة بيته ويكلم الغيم يقول اذهبي وأمطري أينما شئت فإن خراجك يعني ما ينبت منك سيعود إلى بيت مال المسلمين لاتساع دولته. Sehingga kan dia pernah berkata apabila dia duduk di tepi tingkap, wahai awan, kau pergilah ke mana-mana sahaja bumi, kau turunkan hujan. Apabila tumbuhan daripada bumi tadi mengeluarkan hasil, semuanya itu akan balik kepada kerajaanku. نعم. ومع كل حكمه 20 سنة حكم 20 عاما حكم Dalam tempoh 20 tahun dia memerintah, وانشغاله الشديد yang mana dia ni bersibuk-sibukkan dengan pemerintahan. كان يصلي في كل ليلة 100 ركعة صلاة القيام. Dia mampu lagi sembahyang setiap malam 100 rakaat. حين جاءه الموت Apabila kematian menghampirinya, دخل إليه رجل من الصالحين masuklah seorang wali Allah berjumpa dengan dia. وصار يكلم هارون. Jadi dia pun
berborak-borak dengan Harun Ar-Rasyid tadi. فقال له هارون Maka berkata kepada wali tadi, Harun Ar-Rasyid, ممكن أن تعطيني كأس الماء الذي أمامك؟ boleh tak engkau tolong berikan aku segelas air di depan kau ni? قال له نعم. Dia kata boleh, tak ada masalah. فحمل هذا الرجل الصالح كأس الماء Jadi dia pun bawa gelas tadi وقربه إلى هارون. dan dia hampiri kepada Harun. فلما مد هارون يده Apabila Harun Ar-Rasyid pancangkan tangan dia, hulurkan tangan dia, سحب الرجل الصالح يده هكذا لم يعطه الكأس. orang tadi pun tarik balik semula ke belakang cawan tadi yang dia nak berikan tu. قال له يا هارون Dia pun cakap dekat Harun tadi, wahai Harun, كم تعطيني من ملكك حتى تشرب جرعة من هذا الماء؟ berapakah banyak kau nak berikan kerajaan yang kau miliki untuk sama dengan secawan air ini, menyamai dengan secawan air ini? فقال أعطيك نصف ملكي. Baik, aku akan bagi kau separuh kerajaanku. فأعطاه الكأس. Maka dia pun berikan cawan dari yang lain. فشرب هارون. Maka Harun pun minum. نعم. ثم أعاد الكأس إلى الرجل الصالح. Kemudian dia pulang balik kepada lelaki tadi. فقال له الرجل الصالح Maka lelaki pun bercakap kepada Harun Ar-Rasyid, يا هارون wahai Harun, لو أن هذا الماء الذي شربته انحبس فيك يعني لم يخرج كم تدفع من ملكك حتى يخرج منك؟ kalaulah air yang kau minum tadi tersekat dekat pundi kencing kau yang tak boleh keluar, berapa banyak kau nak beri daripada kerajaan kau? Berapa banyak kau nak bayar apa yang kau miliki daripada kerajaan kau? قال أدفع نصف ملك الآخر. Baik, aku akan bayar separuh lagi kerajaan yang aku ada. فقال له يا هارون Dia berkata dekat Harun lagi, lelaki tadi, تبا لهذا الملك celaka punya kerajaan الذي لا يساوي شربة ماء وإخراجها. yang mana tidak ada nilai langsung dengan secawan air. ملك هارون لا يساوي شربة ماء ودخول الحمام. Kerajaan yang besar tak boleh tak ada satu nilai pun dengan secawan air dan juga nak masuk dalam bilik air. إذن في حقيقة الصبر تعتمد على الله لا تعتمد على نفسك. Jadi kebenaran sabar tadi hanyalah kita kena beriktimad ataupun berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada diri kita. فإن تحققت باعتمادك على الله بالصبر جاءك الفرج. Kalau kita ini senantiasa meneliti pegangan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan ada pembukaan pada hidup kita senang lenang. وليس فقط النصر والفرج يأتيك Bukan sahaja senang lenang dan kemenangan datang, بل إن الله يصلي عليك. bahkan Allah merahmati kita. يصلي عليك ويرحمك ويعينك ويمدك. Merahmati kita, menolong kita, membantu kita, memberikan apa sahaja kurniaan daripadanya. قال الله في كتابه الكريم Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. pasti kami ini akan menguji وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. pasti kami akan menguji kamu dengan ketakutan وَالْجُوعِ dan kelaparan وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ dan kekurangan harta وَالْأَنْفُسِ يعني الموت dan kematian وَالثَّمَرَاتِ. dan buah-buahan ataupun هذه أنواع بلايا. ini semua yang disebutkan ujian. قال تعالى وبشر الصابرين. Akhirnya Allah SWT beritahu kepada kita, gembirakanlah kepada orang-orang yang bersabar. لماذا تبشرهم؟ بماذا تبشرهم؟ ماذا فعلوا حتى تبشرهم؟ Kerana apa dan untuk apa digembirakan orang-orang yang bersabar? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yang mana ketika mereka itu ditimpa kesusahan, musibah, mereka itu akan menuturkan perkataan, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. فمن تحقق بالصبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. Apabila kita telah memastikan kesabaran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebutan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, ما الثمرة؟
Apakah hasilnya? ما الفائدة؟ Apakah faedahnya? أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Mereka itu akan mendapat rahmat, ada belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang yang akan ditunjukkan jalan yang benar. إذا في حقيقة الصبر اعتمادنا على الله لا على أنفسنا. Jadi realiti kesabaran itu yang kita berpegang pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada diri kita. واعلم أن الفرج مع الكرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ketahuilah bahawasanya pembukaan itu bersama dengan kesempitan. الفرج يأتي مباشرة عقب الكرب. الكرب هو الهم. Pembukaan ini, rasa selesa ini akan datang setelah mana kesempitan. الكرب الهم الغم البلايا المشاكل. Yang mana al-karb tadi, kesempitan itu maksudnya tak senang duduk, masalah menimpa ataupun ujian terjadi, خصوصا في هذا الزمان terutamanya pada zaman sekarang ni, الذي كثرت فيه الهموم yang banyak sangat orang ni dalam keadaan susah payah, kesempitan hidup, والكروب. dan juga kemiskinan, kefakiran. لا ليس مشكلة. الكرب مثل الهم. Nafsu sini terjemah ulang. طيب قلهم مرة ثانية. ليس Kalimah gham dengan karb tu sama je dengan terjemahan sebelum, tapi saya nak bagi orang. لكن المشكلة التي عندنا نحن في هذا الزمان، المشكلة في هذا الزمان Tetapi masalah kita yang kita hadapi sekarang, أن الهموم التي ركبت عقولنا وأجسادنا kesempitan yang menonggang pemikiran kita dan juga diri kita, للأسف هي من أجل الدنيا. menyedihkan. Apa dia? Kerana kita ini cintakan kepada dunia. بينما كان الهم والكرب والغم فيما مضى في عهد السلف من أجل الدين. Berbeza dengan orang salaf dulu, apabila mereka rasa tak senang, mereka kesempitan, tapi mereka kesempitan tak senang itu kerana agama, من أجل الآخرة، kerana akhirat, من أجل أنه لا يعرف نفسه هل هو مرضي عنه عند الله أم لا. iaitu mereka terasa sempit dengan diri mereka ini, adakah mereka itu diridai oleh Allah ataupun tidak. لذلك الإمام الحسن البصري رضي الله عنه Kerana itu Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu مر من أمام شبان يضحكون ويلهون. satu ketika dia berlalu di depan orang-orang muda, belia-belia yang ketawa seronok-seronok. فتعجب Dia pun rasa قوم يضحكون. ada golongan yang suka ketawa. قال لهم كيف تضحكون Jadi dia pun tanya kepada mereka, macam mana kau orang boleh seronok ni, ketawa-ketawa ni? وهل علمتم أنفسكم أنكم من أهل الجنة حتى تضحكون. Adakah kamu ni dah merasa yakin bahawasanya kamu ni dari kalangan ahli syurga sehingga kamu boleh tersenyum, ketawa, tergelak? إذا كنت لا تعلم نفسك من أهل الجنة أم من أهل النار كيف تضحك. Kalau kau tak tahu macam mana keadaan diri kau ni, orang ahli syurga ke ahli neraka, macam mana kamu boleh bergembira, ketawa, tersenyum? وإذا كنت لا تعلم أن الله راض عنك أم غاضب عليك كيف تضحك. Jika kau tidak mengetahui bagaimana Allah itu meredai kau ataupun Allah tadi memurkai kau, macam mana kau boleh ketawa, tersenyum? وإذا كنت لا تعلم أن عملك مقبول أم مردود كيف تضحك. Bagaimana kalau engkau tadi tidak mengetahui tentang amalan kau diterima ataupun ditolak, bagaimana kamu boleh ketawa? نسأل الله أن يعفو عنا. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala bahawa Dia mengampunkan dosa kita. نعم، فالمقصود في هذا على الغالب هو الهم في الآخرة، الهم في الدين. Jadi tujuan sebenar apabila kita rasa tak senang duduk tadi ialah kita sepatutnya tak senang duduk, terasa sempit dada sebab kita memikirkan keadaan kita di akhirat besok macam mana. فكلما كثر همك وكربك وغمك والتجأت إلى الله كلما كان الفرج أقرب. Jadi apabila kita rasa tak senang duduk, kesempitan, kita rasa gundah gelana sebab memikirkan tentang diri kita di akhirat besok macam mana, Allah pasti akan memberi pembukaan kepada kita. وانظروا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه Allah وسلم. sama-sama kita tilik tengok kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من جملة الهم الذي كان
يعني يهم النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi ada sebahagian perkara yang menyempitkan diri Nabi. أمته. Apa dia? Dia senantiasa memikirkan umat dia. يعني نحن جميعا. Dia memikirkan keadaan kita semua ni. قبل أن نولد النبي يخاف علينا أن ندخل النار. Sebelum kita dilahirkan, Nabi dah fikirkan tentang umat dia. Nabi takut, risau benar-benar kita ni masuk neraka. لذلك أخبرنا في حديث. Kerana itu Nabi pernah bersabda dalam satu hadis. حين يقول الله له يوم القيامة في حديث الشفاعة الكبرى. Apabila Allah SWT berfirman kepada Nabi pada hari diberikan syafaat kubra. نعم حين تأتيه الخلائق كلها. Ketika mana manusia semua berlari kepada Nabi Muhammad. يقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء. Jadi mereka pun cakap, wahai Nabi Muhammad, engkau ni penutup bagi segala Nabi dan Rasul. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Dan Allah dah ampunkan dosa engkau yang terdahulu dan yang akan datang. قل واشفع لنا عند ربك. Jadi kau tolonglah kami, bantulah kami, syafaatkanlah kami. كي يبدأ الحساب. Sebab hisab ni akan bermula. فيقول النبي أنا لها. Jadi Nabi SAW pun menjawab permintaan mereka, sesungguhnya syafaat itu hanya untuk umatku sahaja. كل الأنبياء يقول نفسي نفسي. Sedangkan Nabi-Nabi lain hanya menjawab diriku. اذهبوا إلى غيري. Jadi pergilah dekat orang lain minta tolong. إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kecuali kekasih kita. يقول أنا لها أنا لها. Kata Nabi, aku untuk mereka, aku untuk mereka. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW bersabda, فآتي العرش. يأتي إلى العرش. maka Nabi SAW pun datang kepada arasy Allah. ويسجد. Dan Nabi sujud. سجودا طويلا لا يعلمه إلا الله. Yang sujudnya tadi panjang, tak ada siapa ketahui melainkan Allah sahaja. يقول النبي ويلهمني الله حمدا وثناء ما ألهمه أحدا من خلقه. Nabi sabda, Allah berilham kepada aku ni memuji Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah lagi makhluknya yang lain memuji Allah seperti itu. فيبقى النبي ساجدا ما شاء الله. Sehingga kan Nabi tadi sujud, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada amalan yang lain. ثم يقول الله تعالى. Kemudian Allah pun berfirman, ارفع رأسك يا محمد. angkat kepalamu wahai Muhammad. وفي رواية ارفع رأسك يا حبيبي. Pada riwayat lain menyebut, angkatlah kepalamu wahai kekasihku. وسل تعطى. Mintalah, akan diberikan permintaanmu. واشفع تشفع. Tolonglah, akan diberikan syafaat. ماذا تريد؟ سل تعطى. ماذا تريد يا Apa محمد؟ yang kau nak, minta akan diberikan. انظروا إلى هذه الرتبة للنبي. Lihatlah kepada maqam kedudukan Nabi SAW. ماذا تريد؟ Apa kau nak wahai Muhammad? سل تعطى واشفع تشفع. Mintalah akan diberikan, tolonglah akan disyafaatkan. ماذا يطلب النبي؟ Apa yang Nabi jawab? ماذا يقول؟ Apa yang Nabi sabdakan? يقول خديجة، Nabi cakap Khadijah ke? فاطمة، أم كلثوم، رقية. Fatimah, Umm Kulsum atau Ruqayyah? ماذا يقول أبو بكر؟ Abu Bakar? يقول أمتي أمتي يا رب. Ummati, umatku, umatku, wahai Tuhanku. يعني ارحم أمتي يا رب. Yani kasihlah umatku, wahai Tuhanku. لأن النبي يعلم أن الغضب الإلهي في ذلك اليوم غضب شديد. Kerana Nabi SAW tahu ketika itu kemurkaan Allah tersangat-sangat dahsyat. كل نبي يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. Setiap Nabi bersabda bahawa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala murka, semurka-murkanya tak pernah dia murka seperti mana hari ini, seperti mana hari-hari yang terdahulu. فيقول أمتي أمتي. Jadi Nabi SAW pun bersabda, umatku, umatku. في هذا الموطن يتحقق قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Pada kejadian ini, pada waktu itu, firman Allah Subhanahu wa taala menepati apa yang Allah firmankan kepada Nabi, dan pasti Tuhan engkau akan memberikan kepada engkau. ولذلك وردت في رواية. Kerana itu ada riwayat lain menyebut, يا محمد wahai Muhammad, وعزتي وجلالي. demi
kemegahanku dan keagunganku. لأقسمن هذا اليوم Pasti pasti aku akan bersumpah pada hari ini. أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. Apabila engkau sebutkan atau sampaikan ummati ummati, yakni kasihilah umatku umatku, maka Allah menjawab, aku kasih, aku belas kasihan mereka. هذا ليس إكراما لك ولي. Ini bukan kemuliaan untuk diri kita ataupun tuan-tuan. نحن لو أراد الله أن يعاملنا بأعمالنا لخسف بنا الأرض كما خسف الأرض بقارون. Kalau Allah nak kira, nak ikutkan diri kita ni tuan-tuan, nak tengok pada amalan kita, pasti kita ni akan jadi macam Qarun, tenggelam masuk dalam bumi. ولأغرقنا كما أغرق فرعون. Allah pasti akan jadikan macam Firaun, tenggelamkan kita ni disebabkan kurangnya amalan kita seperti mana tenggelamnya Firaun. الله يقول رحمتي رحمتي يوم القيامة إكراما لسيدنا محمد. Jadi Allah firman, rahmati, yakni belas kasihanku untuk umat Nabi Muhammad, semata-mata memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. لأن الدمعة التي تنزل من عينه صلى الله عليه وسلم غالية عند الله. Kerana air mata yang mengalir di pipi Nabi SAW cukup mahal di sisi Allah. فلذلك سبحانه وتعالى لا يريد أن يرى حبيبه يوم القيامة فزعا على أمته. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tak mau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terkejut ataupun tak senang pada hari kiamat nanti. نعم. والصبر Jadi kesabaran, والكرب والهم kesempitan, gundah gelana, ترى نتيجته بعد ذلك. kita akan melihat hasilnya selepas itu. فكان من جملة الهم على سيدنا محمد الأمة. Jadi ianya sebahagian daripada apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. وبإذنه تعالى لن يسوء رسول الله في أمته يوم القيامة. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak umat Nabi Muhammad tidak akan disakiti kerana Nabi pada hari kiamat besok. لكن من هي أمته Jadi siapakah sebenarnya umat Nabi? التي عاشت حياتها كلها لله. Yaitu mereka yang hidup, mereka yang sepanjang hidupnya hidup kerana Allah Taala, ولخدمة دين الله. yang mana berkhidmat untuk agama Allah, ولخدمة الفقراء والمساكين. yang mana berkhidmat tolong fakir miskin, ولخدمة بيوت الله. yang berkhidmat untuk rumah Allah, masjid. هذا الذي تناله شفاعته يوم Yang القيامة. mana besok ini amalan kebaikan yang kita lakukan besok, hari ini, besoknya kita akan dapat syafaat kubra. أما إنسان أضاع حياته في القيل والقال. Jadi orang yang selalu فلان يقول. orang yang selalu menyibukkan diri dia, asyik dengan berborak aja, وأضاع حياته في جمع المال. yang mana sibuk mengumpul harta benda, من حلال أم من حرام لا tak kira يبالي. halal haram, لا يبالي. tak kira halal haram, أضاع حياته في تتبع عورات الناس. yang mana sibuk mengikuti perkembangan semasa manusia, أضاع حياته في الغيبة والنميمة. yang mana sibuk fitnah ataupun mengumpat, أضاع حياته في الاستهزاء بخلق الله. yang mana menyibukkan diri dengan menyakiti makhluk Allah. كيف يلاقي رسول الله يوم القيامة؟ Macam mana besok nak jumpa Nabi SAW? فالإنسان ينتبه. Jadi kita kena berhati-hati, manusia kena berhati-hati. إذا الفرج يأتي عقب الكرب. Jadi keluasan, pembukaan itu akan datang setelah mana kesempitan. ثم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر كلمتين في الحديث. Jadi selepas itu Nabi SAW bersabda pada dua kalimat dalam hadis ini, وأن مع العسر يسرا. dan bahawasanya bersama dengan kepayahan itu kesenangan. العسر Kalau usru, يتبعه اليسر. kesusahan itu dia bersama dengan kesenangan, al-yusru. والعسر لا يغلب اليسر. Dan kepayahan itu dia tidak akan memenangi ke atas kesenangan. بل إن المؤمن عنده عسر واحد وعنده يسران. Bahkan orang mukmin itu dia ada satu kesusahan dan dalam masa yang sama dia ada dua kesenangan. من أين جئنا بهذا الكلام؟ Jadi mana dalil kata-kata kita ni?
من القرآن. Dalam Al-Quran ada sebut, إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu kesenangan. قد يقول قائل كيف عسر واحد ويسران؟ الله قال العسر مرتين واليسر مرتين. Macam mana kita jadi kita ni mungkin tertanya macam mana kepayahan itu satu, kesenangan itu dua, sedangkan Allah sebut tadi satu-satu dulu. القرآن دقيق واللغة العربية دقيقة جدا. Jadi bahasa Arab ini dia ada penelitiannya yang mendalam. الكلمة إذا عرفت Satu kalimah itu apabila diketahui, وكررناها مرتين معناها معنى واحد فقط. apabila diulang dua kali maknanya dia ada satu makna. أما إذا كانت الكلمة منكرة وكررت مرتين فهي المرة الأولى تختلف عن المرة الثانية. مثل يسرا يسرا يسرا، اليسر الأولى يختلف عن اليسر الثانية. Allah ma'anu. لا تختار شيء. أما العسر واحد. Nanti dia minta munakkarah. نعم. Ini kita munakkarah. Nah. Zakat. يعني ليست معرفة. Apabila satu kalimah itu dia munakkarah ataupun tankir, ليست معرفة. كيف عرفت؟ yang orang tak tahu langsung. Yang ni dia rambang-rambang aja. فإن كررت مرتين Apabila berulang dua kali, فمعنى الأولى يختلف عن معنى الثانية. jadi makna yang pertama berbeza dengan makna yang kedua. فالله ذكر العسر معرفة بالألف واللام العسر. Allah SWT sebut kalimat al-usur. Kalimat al-usur tu ada alif lam, yakni diketahui. Kesusahan itu dikenali. فمعناها معنى واحد. Jadi maknanya satu saja sebenar. أما اليسر فذكرها منكرة يسرى يسرى. Tapi kalimah yusr, kesenangan tadi Allah sebut munakkarah ataupun tankir, tak ada alif lam. Jadi orang tak tahu macam mana kesenangan itu akan tiba. Jadi maksud dia sebenar ada dua, yang lebih dari satu. فجعل اليسرى أمرين يقابل عسرا واحدا. Jadi Allah SWT jadikan kemudahan itu atau kesenangan itu ada lebih dari satu ataupun dua, berdepan dengan kepayahan yang hanya satu sahaja. قال رسول الله Nabi SAW bersabda, ولن يغلب عسر يسرين. jadi kepayahan tidak akan menang ke atas kesenangan. لن يغلب عسر يعني واحد يسرين. Jadi kesusahan tidak boleh mengalahi kesenangan, dua kesenangan. نعم. فلذلك الإنسان يستبشر إذا كان في عسر وتوجه بقلبه إلى الله توجها سليما أن الله سييسر عليه أمره. Jadi seseorang tadi apabila dia rasa susah, dia sebenarnya kena bergembira, kerana sesungguhnya dia akan mendapati kesenangan yang lebih banyak daripada kesusahan yang وهو ada. الذي قال في القرآن سيجعل بعد عسر يسرا. Allah sendiri firman dalam Al-Quran akan dijadikan selepas kesusahan itu kesenangan. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذه المعاني. Kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang benar-benar beramal dengan amalan ini, وأن يتولانا بعين رعايته. dan menolong kita dengan kekuatan dan pertolongannya, وأن يشملنا برحمته. dan meliputi kita dengan rahmatnya. ننتقل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم إلى الحديث 20 من الأربعين النووية. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan berpindah kepada hadis yang ke-20 daripada 40 hadis Imam Nawawi. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. من له سؤال؟ Ada soalan?